Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, hadirin muslimin, hadirat muslimat, alhamdulillah tuan-tuan, biiznillah kita bersyukur biiznillah Allah Taala panjangkan usia kita. Akhirnya kita dah dapat berada di bulan Ramadan. Dah seminggu dah sebenarnya kita melayari bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita rasa seronok rasa seronok, rasa nikmat kita melayari Ramadan dengan rasa syukur kepada Allah Taala. Biiznillah saya mengharapkanlah SBI ni maknanya konsisten istiqamah dalam melakukan solat berjemaah lah. Mudah-mudahan momentum madrasah Ramadan ni dapatlah kita sama-sama menjaga dia segi bilangan lah. Saya mana-mana masjid surau saya pergi, saya harap itulah seperti mana yang berlaku di Temerloh Jaya ramai yang konsisten. Kalau boleh kita di Kuantan ni pun ada tempat-tempat, dan wajarlah bagi jawatankuasa masjid, penceramah-penceramah undangan ni menyatakan demikian sebagai galakan lah. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mampu mengimarahkan rumah Allah. Rumah Allah ni dua lah, masjid ataupun surau, adalah mereka yang ada dua ciri antaranya, iaitu beriman pada Allah dan juga percaya pada hari akhirat. Saya yakin tuan-tuan, orang yang mari semayang ni dia ada dua benda ni. Dan kita kena selalu wawarkanlah supaya konsisten. Itulah insya-Allah. Jadi pada pagi ni saya tak nak panjang lah sebab jadi imam dah. Jadi imam subuh ni memang imam memang mencabar sikit lah jadi imam. Mana-mana tempat pun sama je. Tapi kita doa lah supaya imam-imam kita ni istiqamah insya-Allah. Kadang letih juga tuan-tuan jadi imam ni. Datang mari perasaan gugup tu mana nampak senang je ke depan tu, relax tapi dia banyak lagi dia punya cabaran-cabaran dia. Jadi pada pagi ni saya nak berkongsi saya ada baru ni ada orang jemput saya ceramah. Jadi saya buat satu slide rangkuman kalam-kalam hikmah. Kalam-kalam hikmah termasuklah sabdaan Nabi yang boleh kita ambil sikit pengajaran. Saya kupas kalam-kalam hikmah ni lebih kurang setengah jam insya-Allah tuan-tuan. Hari ni hari cuti bolehlah kalau boleh kita berada. Antara perkara juga yang saya nak pesan pada malam-malam hari seperti mana yang kita tahu, kita ni di malam hari kita qiyam kan, sama-sama tarawih lah. Di siang hari kita siam dalam kita menunaikan ibadah qiyam tu kan, kita buat 8 rakaat kan. 8 di sini. 8 campur 3 11 Kadang ada juga tanya soalan saya maknanya dia kata dari segi jemaah ni, ada setengah jemaah ni yang dia balik lepas 8 kan. Mana tak sempat nak sembahyang tarawih, tak sembahyang witir. Itu pun kalau boleh kita jelaskan dia sembahyang Ramadan ni kalau boleh witir dia bersama dengan imam lah. Imam berakhir, kita berakhir. Dia sempurnanya sembahyang tu tak kira 20 ataupun 8 bila kita bersama-sama dengan imam. Bermula dengan imam, berakhir dengan imam kan. Maknanya berakhir tu lepas imam bersalam lah. Yang wirid tu tak apalah, terpulang lah. Kalau ada wirid lagi bagus kan. Kita berdoa sama-sama. Jangan kita main sama-sama tak. Main sama-sama, kalah sama-sama, nak sama-sama. Dalam masjid pun kena sama-sama. Kena rasa seronok. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa nak balik cepat tu. Nak kata buat witir di rumah, itu bukan masa ni. Bukan di bulan ni. Bulan lain buatlah di rumah, tak apa. Kalau bulan ni eloknya bersama-sama lah. Kita lebih rasa seronok, meriah kan. Beramai-ramai. Itu saya nampak pun satu benda yang salah faham lah. Kalau boleh kita jelaskanlah pada masyarakat supaya istiqamah bersama-sama. Baik. Saya pilih satu. Yang pertama hari ni tentang sabdaan Nabi. Qala sallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Nabi bersabda, telah datang pada kamu satu bulan yang penuh dengan pelbagai keberkatan. Bulan ini dia pelbagai keberkatan. Banyak. Barakah dia antara yang kita nampak malam kan, penuh, ramai. Walaupun tuan-tuan saya yakin di supermarket pun ramai juga. Di McD pun ramai juga orang. Beratur kereta Di Cowboy, baru ni saya balik KL, tengok di Cowboy, penuh juga kereta di Cowboy ni. Tapi di masjid surau masih penuh. Jadi bersyukurlah tuan-tuan.
dan biarlah kita istiqamah. Kan? Sebab antara perkara yang kata ulama menyebabkan kita tak dapat nak tengok besar benda tu disebabkan dosa. Satu kata-kata ulama disebut kat sini, dia kata Su'ila Syekh Asy-Syanqiti bimadza tansihuni li istiqbal musim at-ta'at faqala khairu ma yastaqbal bihi muwasim at-ta'at kathratul istighfar li'anna az-zunub abdu tuharrimu taufiq. Maknanya Syekh Syanqiti pernah ditanya, apakah yang kamu nasihatkan aku untuk menyambut musim ketaatan? Masuk Ramadan ni antara musim-musim ketaatan lah, Rejab, Syaban Maka dia minta, apakah nasihat aku? Ujar Syekh tersebut, sebaik-baik kamu lakukan untuk menyambut musim ketaatan, perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah ni nampak simple tuan, tapi tak semudah itu. Tak semudah itu. Kan? Macam kita pergi kerja lah kan. Dah tekad dah ni, nak baca istighfar ni. Tapi tidak semudah itu. Kan? Kadang-kadang lalai, kadang-kadang dengar radio, tak ingat juga. Baik. Kerana dosa seorang hamba akan menghalang kurniaan hidayah dan taufik ilahi. Dosa tu dia menghalang. Jadi apa yang saya nampak tuan-tuan, bila malam Ramadan ni, ada setengah orang dia tak nak pergi, ataupun dia macam biasa je. Sebelum Ramadan saya ada tanya member saya ni pengusaha kedai makan. Saya kata dia, Lan, macam mana Ramadan ni? Kedai buka ke? Ni contoh tengok macam. Buka macam biasa dia apa? Kan? Cuti hari Senin dia. Maknanya. Jadi dalam gambaran kita tuan-tuan, maknanya bila buka kedai makan automatik mungkin boleh jadi pula dia sembahyang kat tarawih kan, tapi saya susah. Sukar kan? Hampir payahlah sebenarnya. Jadi macam mana dia melihat tarawih tu benda yang tak besar? Itu maksud saya. Mungkin sebab apa? Kurangnya istighfar. Kurangnya istighfar. Kalau boleh, sebab itulah dalam satu ulama tu, nama dia Ibnu Jauzi, dia kata wallahi tallahi, dia kata lau qila li ahli kubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Maksud dia tuan-tuan, dia bersumpah demi Allah, kalau dikatakan pada penghuni kubur, apa yang kamu harapkan? Tuan-tuan, kalau kita tanya, ni hasil pembacaan dia, hasil dia dengar hadis Quran, dia kata kalau kita tanya pada penghuni kubur, apa dia nak? Dia kata, aku nak berada sehari je di bulan Ramadan. Tuan-tuan, sehari je. Kita yang dapat berhari-hari ni, tuan-tuan, kita tak dapat rasa, penting aku berada di surau masjid ni. Time tu. Lepas tu nak pergilah kan. Jadi saya pun rasa macam sedih jugalah. Tuan-tuan dikasihi Allah Ta'ala ni melihat kita sebenarnya. Allah Ta'ala melihat penduduk Kuantan, penduduk Pahang, sejauh mana mereka ni taat pada dia tidak. Lepas tu kena fikir lah, lepas kena Covid, lepas kena banjir pula, apa tindakan kita. Nampak? Alhamdulillah adanya Ramadan, kita datang masjid kat surau. Alhamdulillah. Tapi macam mana nak konsisten momentum tu? Saya pernah panggil Dr. Abdullah. Saya pernah cerita sini Abdullah Ismail, pada pengusi Masjid Temenloh Jaya. Apa dia buat? Macam mana dia boleh bangkit balik lepas 2 tahun kena Covid, kita boleh datang PKP, semayang berjarak, tapi dia boleh bangunkan balik. Kita kata dulu boleh lah macam itu kan. Lepas kena Covid boleh tak? Boleh maknanya. Jadi kita nampak tuan-tuan, usaha lah sebenarnya. Usaha kita, usaha tuan-tuan semua. Macam mana kita nak groom balik kan. Datanglah masjid. At least ada di masjid bila azan. At least semayang berjemaah. Lepas tu pergilah bertebaran. Fanshiru kan, pergilah bertebaran, carilah rezeki, tak apa. Tapi bertanya azan, bila tak panggil hayya 'alas solah, mari penuh. Waktu zuhur tak ada makan pun sekarang ni tak. Tapi kurang juga. Ni sebut tempat saya lah, tak ramai juga. Di mana kita berada, itu yang kita kena tengok. Itu dinamakan graduan Ramadan tu. Kita tak nak sebagaimana yang disebut juga dalam kata-kata ulama, dia kata inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Faqala bi'sal qaum alladhi la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Ini kata-kata seorang nama dia Bishr al-Hafi, seorang ulama. Sesungguhnya dia kata ada satu kaum yang beribadah dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah hanya di bulan ini, Ramadan.
Bila bulan Ramadan berakhir, mereka pun meninggalkannya. Ini hasil daripada penelitian kita. Setiap tahun dia berlaku. Jadi kalau boleh tahun ni, lepas dah kena COVID 2 tahun, dah kena banjir pula, kan, kita rasa macam lain macam lah, kan. Kita mesti something kita fikir, aku kena tunjukkan something lah pada Allah Ta'ala ni. Sebab Allah Ta'ala ni dia melihat. Dia melihat, dia tanya malaikat, apa yang hamba ku buat? Kan, dalam kisah tuan-tuan yang saya pernah nyatakan banyak kali lah. Kisah seorang hamba Allah yang ditarik nyawa anak dia. Malaikat tarik nyawa anak dia lah. Kemudian malaikat tanya dia. Allah Ta'ala tanya malaikat, apa yang dikata oleh hamba ku ketika kau tarik nyawa anak aku? Maka dia sebut apa? Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia nampak anak dia tu bukan milik dia. Dia nampak anak tu milik Allah. Jadi bila takdir ni berlaku, anak dia meninggal dunia, maka dia terima, dia redha. Yang payah tuan-tuan nak redha ni kan. Tapi bila Allah Ta'ala bantu kita boleh. Maka dia sebut Alhamdulillah, dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, kita datang daripada Allah. Kita ni punya, Allah punya. Anak kita Allah Ta'ala punya. Tapi oleh kerana sebab kita dah terlalu rasa dia punya, kita punya, kan, macam kita makan Panadol lah tuan-tuan. Makan Panadol, hilang penyakit kepala. Makan nasi, kenyang. Itu dah biasa berlaku dah. Kadang-kadang kita terlupa. Bukan dah tahu. Kita terlupa bahawa Panadol, nasi tidak mengenyangkan. Panadol tidak menyembuhkan. Baru ni tuan-tuan saya hadiri khusus mental health. Minggu ni hadir lagi. Kesihatan mental, sakit mental. Tuan-tuan. Pakar psikologi, doktor memang yakin bahawa ubat yang dia makan tu tidak akan menyembuhkan dia tu. Dia hanya boleh mengawal dia. Kawal. Jadi saya kata, dalam konsep Islam memang betul. Yang menyembuhkan Allah. Makan ubat itu usaha kita. Tak boleh kata, garanti makan ubat sembuh. Tak boleh, akidah kita. Akidah kita bila kita sembuh, Allah. Dalam Quran pun sebut, ketika Nabi Muhammad SAW diuji, sakit, wa iza maritu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dari segi akidah tu, pegangan tu, kan. Itu yang kita miss. Yang kedua dari segi bertawakal, tuan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta orang yang bertawakal. Bertawakal ni macam mana, tuan? Bertawakal ni bila kita buat kerja, kita doa, kita serah pada Allah. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik, aku dah usaha yang terbaik, setakat aku mampu, dan aku berdoa, yang lain tu aku serah padamu, ya Allah. Penyerahan Allah tu, pada Allah tu yang Allah Ta'ala suka. Yang Allah Ta'ala sangat bangga dengan umat dia bila dia menyerah urusan pada Allah. Bila berjaya tuan-tuan, dia sebut apa? Alhamdulillah. Bukan usaha jaya kita, tapi Allah bagi kejayaan. Hari ni kita rasa usaha kita. Itu benda-benda kecil, kan? Tapi dari segi pandangan mata Allah Ta'ala, pandangan Allah Ta'ala dia sangat besar. Sangat besar dari segi apa? Nak tengok kita macam mana. Itu yang kita reflect balik tadi. Kan? Nampak masjid surau ni rumah Allah, kan? Dan dalam satu kitab tuan-tuan saya ada baca, dia kata masjid rumah Allah Ta'ala, surau rumah Allah Ta'ala ni, siapa yang datang ke rumah Allah Ta'ala akan muliakan dia. Muliakan dia. Jadi kita ni mulia bila kita dekat dengan masjid. Kan? Bukan dekat dengan tempat lain. Waktu payahlah, tuan-tuan. Baik. Kemudian kata ulama juga, qaimul lail wa shaimun nahar illam yahfaz lisanahu aflas yaumul qiyamah. Baik. Lepas kita dah bertarawih tuan-tuan, kita dah bertarawih, kita dah bersiam, berpuasa, lepas tu kita baca Quran, kita bersedekah. Tuan-tuan, sedekah pun luar biasa juga, hebat ni sekarang ni. Lau kata ittaqun nar wala bisyakkin tamar. Kan? Lepaskanlah diri pada neraka dengan bersedekah sebiji ataupun secebis tamar. Dan sebab itulah kalau boleh setiap hari datang SBI bawa duit, kan? Bersedekah. Bukan di sini saja, di tempat lain pun, bersedekah RM1 ke RM2 ke, tuan-tuan. Sebab musim ketaatan ni, kalau kita lihat Rasulullah ni bertambah pemurah, kan? Min rihil mursalah, kan? Lebih pada angin yang berlalu. Letak RM1, letak RM2, tuan-tuan, untuk aktiviti, kan? Aktiviti Ramadan ni. Sebab itu pun saham akhirat. Dan ada rakaman yang saya dah cerita, tuan-tuan, pada di sini juga, bahawa orang yang dikubur sana, kan, mereka ni menyesal. Antara apa? Tidak beramal soleh.
Menyesal juga sebab apa? Tidak bersedekah. Kan? Sedekah ni ikut kemampuan lah. Kan tak semesti banyak. Sebab sedekah yang ikhlas tu, dia boleh jadi sebesar gunung Uhud. Besar dia tu. Kan? Sedekah sikit kadang-kadang tak. Tapi ikhlas tu. Konsisten. Itu baik. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, berqiyamul di malam hari dan puasa di siang hari, jika tidak melihara lidahnya, nescaya dia muflis, kerugian pada hari kiamat kelak. Ni dalam bab orang masuk Ramadan tapi tak dapat apa-apa. Kan? Lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Tuan-tuan dia kasih Allah Ta'ala, sebab itulah kita kena, bila kita buat amalan tu, tak boleh nak confident sangat. Kan? Kita minta Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita. Dalam bab ni, bagus dah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dah bagus, maknanya tarawih okey. Yang kedua, puasa okey. Tapi mulut tak okey. Mulut pula tuan-tuan. Aflasa yaumul qiyamah. Mana mereka ni serugi-rugi orang di hari kiamat. Isu ni tuan-tuan reflect juga pada seorang sahabat. Bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, di ujung kampung sana ada seorang wanita, perempuan, yang dah berumur, yang mana pada malam harinya suka berkiam dan pada siang harinya puasa. Kan? Tetapi mulutnya menyakiti orang. Orang tersakiti, dia cakap sikit je ada orang sakit. Aku malas cakap dengan dia. Kalau aku cakap dengan dia, aku kena dia. Contohnya. Kan? Asyik aku je yang kena. Tuan-tuan. Jadi terus Nabi sebut, hiya finnar. Wanita tersebut bila dia meninggal dunia, dia akan berada dalam neraka. Tuan-tuan. Jadi kita nampak tak? Bahawa dalam kita melayari ibadah tu, malam, puasa siang, akhlak nak kena jaga. Rupanya tuan-tuan, ulama kata, segala amalan kita ni, kita boleh tengok terima tak terima Allah Ta'ala ni pada akhlak kita. Sebab itulah kita kena cuba jadi baik. Cuba. Jadi orang yang baik. Jadi suami yang baik pada isteri dan anak. Jadi isteri yang baik pada suami dan anak-anak. Jadi jiran yang baik kan pada komuniti kita. Sebab hasil daripada ibadah tu, dia membuahkan hasil. Akhlak tu. Itu pun kena tengok juga. Jadi kita tidak akan muflis. Penat je kan, penat. Baru ni ada seorang kawan saya tuan-tuan, dia semayang, bila ramai semayang, dia kata, Ustaz, saya tengok orang semayang ni, kadang-kadang dia mencuri dan semayang dia. Wah, hebat tuan-tuan. Dia sebut mencuri dan semayang dia. Dia petik hadis lah. Maknanya tak betul sujud dan rukuk. Jadi Ustaz kata, Ustaz kena tegur dia. Saya juga yang kena tuan-tuan. Sebab Ustaz pengusi dia. Tuan-tuan. Saya kata kerja dakwah ni bukan pada saya je kan. Kalau nampak tegur elok kan, beritahu. Dia kata saya tegurlah hati ke apa. Sedap lah gitu saya kata. Tegurlah hati tu apa ni? Kata selemah-lemah iman. Takkan nak grade iman lemah lagi kata. Panggil dia tepi, cakap elok-elok kan. Adik sujud kan macam ni. Rukuk bukan macam ni kan. Ataupun tanya dia macam mana rukuk. Tuan-tuan, itu betul kita tengok bila kita beramal ni memang adalah kekurangan tu kan. Tengok tak betul tu kita kena tegur. Jangan serah pada AJK je kan, jangan pada ustaz je. Kita dah tahu ilmu ni, tegur je kita anak kita lah kan. Esok teguran orang dengan baik, insya-Allah lah anak kita esok ada orang tegur dengan baik juga. Itu pun saya nak pesan juga tuan-tuan, kalau nampak lah janganlah kita biar saja kan. Peduli apa dia orang lain ada gitu Kita hidup dalam masyarakat. Esok kita tanya insya-Allah. Baik, kemudian saya petik lagi Rasulullah SAW, salasun min akhlaqin nubuwah ta'jilul iftar wa takhlus sahur. Baik. Wa wada'al yamin 'ala shimal fi shalah. Baik, antara akhlak dan adab para nabi, iaitu dia kata menyegerakan buka puasa, melewatkan sahur dan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ketika solat. Yang ketiga tu kita buatlah kan, letak tangan kiri. Yang dua tu menyegerakan buka puasa. Tapi jangan segera sampai cepat sangat. Kan? Confirm bila masuk. Sebab tu tuan-tuan disuruh kita sebelum kita buka puasa berkumpul dulu. Saya dah start semalam tuan. Ajak anak-anak ni kumpul kan. 5 minit sebelum tu kumpul dulu berdoa. Kan minta berdoa Allah, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami di kalangan mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Sebab dalam hadis Nabi, setiap malam disebut oleh Nabi, ada je orang yang dibebaskan dalam api neraka.
gambaran akan datang lah. Iaitu mereka yang istiqomah, menunaikan malam qiyam tarawih. Jadi kita berdoa tuan-tuan, makan berdoa sebab itu waktu yang mustajab. Kita nak selesaikan, ada orang tengah buat PhD, nak selesaikan PhD, ada orang ada hajat. Masa itulah kita doa sebelum buka puasa tu doa. Baik, itu makna segera buka puasa. Yang kedua kata melewatkan sahur. Melewatkan sahur ni ulama pesan janganlah sampai kita tak ambil peluang semayang 2 rakaat. Kan, lepas sahur kita bangun pukul 5 kan. Tapi mana janganlah kita sahur saja. Tapi carilah masa untuk solat 2 rakaat. Paling tidaklah itu, qiyamul lail. Jangan kata ustaz 2 rakaat je ke? Contohnya. Itu paling minimal lah. Kalau boleh banyak lagi. Tapi kalau dah witir dah sama-sama dengan imam kan di surau, kita bangun pagi tu kita semayang tahajud je lah. Witir tak payah semayang dah kan. Dah witir dah siap dah. Itu yang maknanya fokus tahajud je, fokus baca Quran tuan. Quran ni juga penting kita baca tuan, seperti mana yang tuan-tuan biasa dengar kan. Nabi kata iqra'ul Quran. Nabi perintahkan kita. Iqra' ni perintah, bacalah Quran. Nabi kata fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran akan datang pada hari kiamat membantu orang yang bacanya. Saya baca tuan-tuan satu kata-kata Abu Hurairah, dia kata bila Quran tak dibaca setiap hari, ada 4 perkara yang akan berlaku pada diri kita, pada rumah kita. Yang pertama sekali, jiwa kita tak disempit. Hati kita tak sempurna kalau tak baca Quran. Itulah kadang-kadang mengaji tu kan. Cubalah mengaji. Kadang-kadang baru ni saya paksa staff saya mengaji. Mari kita mengaji. Baru kita nampak, oh yang ni bagus mengaji. Yang ni nampak terangkat-angkat. Tapi nampak okey je diri mana kan. Mana selama-lama ni umur, mengaji tu tak lancar lagi. Panjang pendek tak betul lagi kan. Benda hal dunia okey, hal rumah, hal kereta, hal anak okey. Hal mengaji ni tak okey lagi. Bila kita nak ubah? Padahal kita yakin Quran bantu kita di akhirat. Okey, 4 perkara tadi. Yang pertama tadi, jiwa dia sempit. Yang kedua, rumah tadi atau bilik dia tadi dipulau oleh malaikat. Mana malaikat tak masuk rumah yang tak baca Quran. Bilik tak jadi berkat bila tak baca Quran. Ni anak-anak saya. Saya kata betul. Dapat bilik seorang sebilik ni, tolong baca Quran. Sebab bilik kita tu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala kalau tak baca Quran. Bilik atau rumah kita ni, saya kata, rumah kita yang cantik ni, contohnya mana, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala jika tak baca Quran. Bahkan setan masuk pula dalam rumah kita tu. Malaikat lari, setan dia masuk. Kita risau ada lipas dia, ada lalat dalam rumah, tapi kita tak risau ada setan. Sebab tak nampak setan. Cuba bayangkan setan ada, saya kata. Jadi halaulah setan tu dengan qiraatul Quran. Baca Quran, update Quran. Ayah nak tengok update. Tuan-tuan. Kerana ayah ni pun lambat juga update. Tapi itu cabaran. Baik. Itu dia, tuan-tuan. Baik. Kemudian saya tengok lagi. Baik. Rasulullah as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna iza istanabal kaba'ir. Nabi juga bersabda, solat fardu 5 waktu. Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Tuan semua ni adalah dia kata penghapus dosa selama mana ditinggalkan dosa besar. Kita sembahyang fardu lah, sembahyang subuh ke zuhur, zuhur ke asar, itu yang fardu-fardu. Kemudian Jumaat ke Jumaat. Jumaat ni baru ni Jumaat lepas, Jumaat akan datang lagi. Semua ni berupaya untuk menghapuskan dosa. Termasuklah Ramadan hingga Ramadan tahun lepas. Tahun lepas ke tahun ni. Selama mana kita tidak membuat dosa besar. Dosa besar ni maknanya kita kena khusus taubat lah. Tapi kalau dosa kecil ni, dengan ambil wudu, dengan sembahyang berjemaah, kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi buatlah yang terbaik. Sebab tu Imam Ghazali berpesan pada kita, puasa bagi orang macam kita, tuan, tingkatan yang paling baik adalah tingkatan yang kedua. Kalau lebih baik lagi, tingkatan yang ketiga kan. Tingkatan yang pertama tu, tingkat pertama semayang hanya menahan lapar dahaga. Tingkat yang kedua kata Imam Ghazali, semayang tu menahan lapar dahaga dan juga menahan panca indera daripada mengerjakan kemudaratan, mengerjakan kemaksiatan. Mata, telinga, tangan, kaki. Kan? TV lah mata ni. Kan?
Sanggup tak pergi sembahyang tarawih sebab nak tengok drama bersiri contohnya. Kan itu nikmat yang menipu. Maghbun, menipu. Sedap ni Samarinda ni contohnya. Rakam. Nanti tengok semula nikmat ni. Tuan-tuan, kita masih lagi sayang tak? Itu tandanya belum lagi sampai klimaks kita mencintai. Belum sampai klimaks. Sebab itulah kita didik hati kita. Sebab itulah kata ulama tuan, siapa yang dalam hati dia dan dalam jiwa dia rasa nak cepat berakhir Ramadan, cepat labih, tak sabar dah ni, hukum ni dosa. Mana jangan rasa cepat. Siapa yang rasa lambatnya Ramadan ni, contohnya lambatnya lah, itu bahaya juga kan. Kita sebab kenapa jadi gitu? Sebab kita tak dapat nak absorb tu kan, tak dapat nak ilmu lah, sebabkan ilmu dan dibimbangi sebab dosa tadi yang tak nampak. Betul lah ulama kata istighfar menghapus dosa. Dan dia nampak, Ramadan ni, ini peluang aku ni. Member dah meninggal dah semalam, tak sempat nak raya. Bukan nak raya tu, tak sempat nak Ramadan habis ni. Aku ni masih ada lagi ni, kan? Nampak? Dia kadang-kadang benda ni tuan-tuan pengalaman hidup kan. Dia tak kira siapa-siapa pun, kau ustaz kan, kadang-kadang orang biasa je. Tapi dia diberi Allah Ta'ala kepahaman yang baik kan. Dia faham. Ramadan bukan bulan macam-macam biasa. Nampak? Baik. Kemudian isu-isu Ramadan tuan. Isu qada solat fardu. Ni banyak orang tanya soalan. Tanya ustaz, saya ni banyak tinggal semayang. Boleh tak semayang tarawih? Masa muda dulu, yelah. Masa tu tuan uji kita kan. Sekarang ni dapat hidayah dah. Ulama kata tuan-tuan, bagi siapa yang dalam proses dia mengqada semayang fardu dia yang tinggal, proses dia qada, dia buat sikit-sikit, mereka ni boleh semayang sunat tarawih. Mereka boleh buat semayang sunat semua, dengan syarat mereka tengah berusaha. Tu timbul ada seorang kawan saya, ustaz boleh tak ustaz, tempat saya semayang tarawih 20 rakaat, lepas 8 tu saya duduk belakang, saya nak semayang fardu pula, yang saya tinggal tu qada. Macam mana ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dan kita buat yang sunat, dalam masa yang sama hutang Tuhan tu kita cuba bayar sikit-sikit. Tuan boleh. Tapi kalau orang yang tak bayar tu, maknanya tak nak bayar tu, nak semayang tarawih saja, itu ulama kata tak betul. Itu mungkin tak diterima. Sebab hutang yang fardu tu tak selesai lagi. Jadi buat yang tu sikit, hutang tu, tapi dalam masa sama boleh buat yang sunat-sunat kan. Semayang sunat, Allah Ta'ala benda mahligan di syurga, insyaAllah. Kemudian isu-isu lain tuan, isu inhaler tu tuan tahu kan. Inhaler tu kata ulama tak ada masalah. Bagi orang yang perlu benda tu tak ada masalah. Cuma baru ni ada orang viralkan lipstick. Pakai lipstick, bagi saya pakai lipstick tak batal semayang atau batal puasa. Kita bukan makan lipstick tu, kita kat bibir kan. Dia sama juga dengan kes tukar masak dia boleh merasa makanan di lidah dia kan. Kalau dia dibenarkan ada rukhsah, cumanya makruh lah hukumnya kalau dia sengaja kan. Kalau dia tak tahu bersangat kan, masakan yang penting macam di restoran apa tu, itu tak ada masalah. Jadi maknanya kita nampak bahawa tuan-tuan, Islam tu indah kan. Islam tu indah. Dan yang terkini juga ada kawan saya, dia tanya ustaz macam mana dengan dia esok kata dia ada kamera akan masuk dalam kemaluan dia, nak tengok batu karang dia kata. Itu saya kata kalau rongga-rongga yang terbuka tuan-tuan, kemungkinan besar dia batal lah semayang tu, sebab rongga terbuka tapi dia tak dosa tuan-tuan. Kadang-kadang kita takut, sebenarnya jangan takut ganti puasa atas sebab yang kritikal kan. Doktor kata tak boleh puasa ni, kalau puasa kamu sakit dan boleh menyebabkan sakit lebih teruk. Memang wajarlah kita tak puasa dan tak berdosa, cuma kena ganti. Yang paling berdosa, yang bahaya sekali bila tinggal sengaja. Tinggal Ramadan sengaja, lepas tu nak ganti pula. Kata ulama tak ada gantilah. Kalau kita ganti pun takkan sama, disebabkan kita tinggal sengaja. Sengaja tinggal malam-malam kan. Begitu juga kalau ada orang tua tuan, orang tua kita zaman dululah yang tinggal semayang tak. Kalau dia tinggal semayang sebab dia uzur, kita boleh buat fidyah je, kita boleh ganti untuk dia puasa. Tapi kalau dia tinggal, dia memang sengaja tinggal, itu kata ulama tak boleh ganti. Sebab perbuatan yang sengaja tinggal itu adalah berdosa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya dah setengah jam dah, kita dah sama. Jadi
Saya rasa sekadar itulah dulu apa yang sempat saya sampaikan pada pagi ini. Apa yang saya nak pesan sekali lagi pada diri saya dan tuan-tuan semua, marilah sama-sama kita menghargai Ramadan ni istiqamah, cuba yang terbaik, dan yang paling penting tuan-tuan beradalah di sini walaupun berakhirnya Ramadan, supaya menjadi orang yang terhasil dengan madrasah Ramadan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.